Selamat menonton video episod kedua. Bagi yang belum menonton episod pertama, sila klik link di atas atau link di description di bawah. Seperti yang anda sedia maklum dari episod pertama, ia merupakan proses membina desain pagar tema Minecraftnya game. So saya akan percepatkan babak-babak tertentu supaya tak memakan masa terlalu lama untuk dimasukkan dalam satu video. Lagipun ini video kedua. Jika anda ingin lompat ke proses yang tertentu, sila tengok di timestamp yang disediakan. So proses yang saya tengah jalankan ni, saya menempatkan rumput, pelbagai jenis rumput lah, bermacam-macam jenis pada template ataupun tapak yang dipasang pada jaring. Proses ni agak rumit walaupun nampak senang, tapi itulah, kita nak susun ikut susunan yang menyedapkan pandangan mata tu, bukan susun sebarangan. Dalam otak kita macam-macam fikir, nak ikut logik boleh je, mau random, tapi itulah bagi pandangan saya, saya nak buat ikut rasa yang saya rasa bagus. Tak tahulah bagi pandangan orang lain macam mana rupa benda tu, mungkin ada orang nampak menyakitkan mata setengah orang suka rupa yang sekata, rumput yang sama nampak macam flawless, tapi saya suka random, saya campur-campur nampak macam natural, macam tu lah. Apabila siap pada satu ketika tu, saya ambil masa termenung, tengok dia punya hasil keseluruhan kan. Kita cubalah cari kelemahan nak tanam apa kat sini. Kadang-kadang kita nak tengok, kalau kita terlepas pandang, nanti kita tanam benda yang sama pada tempat yang kelompok yang sama. So kalau boleh kita nak elakkan benda tu, kita cuba random kan. Bagi dia berada di semua tempat dengan spesies yang pelbagai. Dan saya pun terus sambung balik ikut apa yang saya dapat idea terbaru kan, lepas mentelaah tu. Untuk pengetahuan anda, yang saya tengah buat ni adalah kotak parcel. Di mana kurier boleh masukkan barang yang dihantar terus ke dalam peti ini ikut atas. Okey, sementara tu mari saya tunjukkan anda proses macam mana saya basuh lampu 12 volt ni untuk dipasang pada pagar. Saya potong-potong dalam saiz 5 inci macam tu.
dan saya lipat sikit bagi tak bagi masuk air. So saya lekatkan lampu tu pada trunking elektrik, wire elektrik punya trunking tu. Lampu ni saya beli dekat jalan pasar dekat Pudu dengan harga RM3 ke RM4, satu unit dah. Untuk memudahkan lagi kerja pemasangan, so saya buat dulu lah dia punya lampu LED modul ni. Pasang semua dengan casing dan saya sambung dia punya konektor. Dah siap, barulah ia dibawa ke pagar untuk proses pemasangan. Pendawaian pun dimulakan untuk menyambungkan lampu LED ini dengan punca kuasa. Dan wire tadi disambungkan kepada wire yang saya pasang di masa dahulu, yang saya gunakan untuk menyalakan lampu di sekitar taman ni. So saya just looping daripada situ untuk mengambil kuasa 12 volt. Tujuan saya spray minyak WD ni untuk mengelakkan wire cepat berkarat. Dan saya bungkus dengan selotip lah. Bagi longgar sikit kalau nak buka pagar dia bagi regangan yang cukup lah. Okey, proses memasang lampu LED pun dibuat dengan menghala ke bawah, menyulur lantai. Sambungan lampu dibuat secara looping. Sambungan wayar ini juga dispray dengan minyak untuk melambatkan proses karat. Sebab wayar ini terdedah dengan air hujan dan tidak ditutup, hanya dibalut dengan tape.
wayar yang melintasi pagar ini akan dibalut dengan kabel tight untuk kekemasan. Okey, lampu untuk ni pula. Sana sudah siap. Okey. Jom. Kita pintau kan negatif dengan so this is a looping kena buku. Lampu ni. Okey, kita agak-agak berapa panjang. Ini sampai sini. Okey. Kita buat so, sebab apa saya terpaksa buat jambungan ke akhir ni, sebab bila kita buka pagar, so kita boleh ada kabel sini. Kalau ada kabel macam nak sambung sini kan, bila kita buka nanti kita tarik lah so kita kena separate. Sini elektrik ambil kat sana. Jangan risau, ni apa DC 12 volt saja, bukannya
elektrik 240 volt ke 230 tadi ya. Saya pun generate daripada solar punya power kan. So tak ada apa lah, apa yang terjadi letupan ke apa tak ada lah. Walaupun saya pakai kabel macam ni, dah cukup lah, 20 volt macam ni pun dah cukup. So kita potong back. Kita bakar kali jalan. Maksud saya siap balik nanti ya. Okey, siap akhirnya guys. Pasang semua lampu guys. Okey, this is the last one. Okay, just tunggu malam mati. Kita tengok what the color is. Sementara masa masih ada ni, saya ingat nak pasang 2 lampu dekat dalam pasu di luar. The wiring underground. Tak lah, tikus tak gigit. Okey. Okey, inilah dia suasana di malam hari apabila lampu dinyalakan. Tetapi pagi ini belum siap guys. Saya harus menyambungnya pada keesokan hari. Stay tune. Terus siap peti surat ni.
juga akhirnya rumput. Ya, semua rumput sudah sama. Oh, sedikit lagi. Nanti sedikit. Baik, dia mau tambah-tambah kah? Boleh upgrade anytime, ikut keperluan. Oh yeah. Janda sarak guys. Sudah nih. Begitu tambah sini sikit lah. Something. Oke. Mungkin ada sedikit kelemahan, boleh perbaiki. Nak tambah apa-apa ke? Nak tambah pokok apa-apa ke sini, pokok kelapa ke, pokok timun ke. Alright. Tapi bagi saya dah semak lah. Dah cukup semak dah. Bagi saya dah cukup semak kat sini. Kan, tak tahulah kalau nak tambah kat sini. Okey, mana cantik guys. Rumput betul ke rumput tipu? Mana lagi cantik? Yang tipu ke yang betul? Yang kita cepat. Yang ni betulnya, tak tipu ya. Tapi kalau dia panjang lama-lama kita kena potong bagi dia bercabang kan. Ini semua kena potong. Kalau tak potong dia bersepah hasilnya. Nak buka pagar pun sangkut. Okey, ni saya potong. Macam ni tak perlu potong lah. Dah cukup tu yang dibuat macam ni, dia akan tukar begitu. Okey. Macam ni kita nak tak apa-apa. Okey. Tahu lah kan, pink ke. Cantik ni. Jom. Okey, dah cukup semak dengan buahan lagi. Maksudnya tak ada apa lagi kita nak touch up. Betul lah dekat sini nampak kosong. Nampak kosong guys. Okey, tapi tak apalah. Ini semua dah ada. Dah boleh nampak bunga. Saya cakap tadi saya tak apa-apa lah sini. We put this orange here. Nampak macam naik seri ya. Betul ke naik seri? Jom tengok. Ya guys, naik seri lah. Okay. Walaupun pokok ni plastik, tapi saya selalu siram juga ni. Selama kita buat ni, yang dah siap tu saya selalu siram juga. Walaupun ia pokok plastik dan bukan jenis yang hidup, tapi kita kena siram juga. Nanti kasih tunjukkan rahsia menyiram pokok plastik ni. Rahsia untuk mengekalkan dia punya warna kan. Okey, mari sini engineer ingin ajar korang cara-cara untuk menyiram pokok. Ya ke? Korang tahu ke? Kejap. Rasanya korang belum cukup tahu lagi. Ni.
Kita perlukan air. Tengok. Ini cara siram pokok hidup dia. Pokok durian semula. Ini korang tak tahu lagi satu ilmu untuk menyiram pokok ni. Macam mana korang nak siram pokok ni? Saya bagi tahu. Okey. Saya bagi tahu. Kemana untuk menyiram pokok di belakang saya ni. Dia perlu disiram guys. Kalau korang tak siram, ia akan merepot guys. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok kalau tak siram dia jadi macam ni. Lebih kurang lah lama-kelamaan macam ni. Macam ni orang elak jadi daripada macam ni. Kita nak dia sentiasa segar macam ni. Macam ni caranya ialah siram. Inilah siram. Okey. Korang tahu apa ni? Korang tahu ini air minyak masak. Minyak masak. Nampak? Pokok ni kalau tak siram, sia-sia je korang tanam. Kalau mula cantik lah kan. Tapi lepas 6 bulan, 5 bulan, korang akan rasa rugi. Macam korang tak siram pokok hidup. Ini guna minyak masak untuk menyiram pokok-pokok plastik ni. Juga perlu hidup guys. Plastik kalau tak siram macam lah ini. Tengok. Wah, plastik. Lampu tu saya tak pernah siram lah. That's why dia jadi macam tu. So ini saya jaga. Okay. Korang boleh siram pakai minyak silinder enjin pun boleh, tapi kita risau minyak silinder enjin ni God, please, no! dia terkena pokok-pokok hidup ni, dia akan merosakkan pokok-pokok hidup pula. Jadi alternatifnya kita pakai ni lah minyak masak. Pastikan kalau boleh yang jernih lah, yang belum dipakai kan. Kalau kita guna yang dah pakai, nanti dia jadi kuning-kuning kan. Pokok korang juga yang kuning-kuning. So saya amalkan ni sebulan sekali lah, bagi dia nampak fresh. Okay. Hati-hatilah. Kalau boleh jangan banyak sangat jatuh ke lantai minyak ni kan, takut licin. Sebulan sekali. Okay. Dia akan menaikkan seri plastik tu dan melambatkan proses mereput plastik. Boleh juga kalau nak pakai air, tapi tekan hari-hari nak siram dengan air. Kita siram dengan air dia akan kering. Kita siram pagi, tengah hari dah kering. Kita matahari, so minyak dia tahan lama. Walaupun hujan dia ada melekat lagi sikit-sikit kan. Ya, dia berkilat guys. Kita jaga plastik, permukaan plastik macam ni lah. Kita siram minyak. Dan dia boleh melambatkan proses karat besi-besi yang kita pasang dalam ni kan. Pagar ni pun terkena minyak juga, jadi boleh tahan lama pagar ni. Alright, itu saja ilmu daripada sini engineer. Jangan cakap sini engineer tak payah. Okey, ini pagar yang sudah siap di waktu petang.
guys. Saya buat benda ni semasa PKP lah. Semasa PKP bulan 3 ke 4 macam tu, saya lupa. Saya tak ada plan pun nak buat ni. Suddenly dia terus jadi. Pada mulanya itulah saya start buat satu kotak saja. Itu kotak yang tengah-tengah tu, yang ada lubang kan, peti surat tu kan. Saya tak nak menyusahkan kuliah lah. Lagipun masa tu kuliah agak busy ya. Time PKP dia agak busy sebab ramai orang membeli belah online. Lazada aku tak tahulah. Nak beli Milo pun kadang-kadang dia orang order Lazada. Kita orang pun dia order makanan yang biskut-biskut pun kadang-kadang daripada Lazada. So dari situ saya buatlah satu kotak untuk memudahkan kurier untuk letak barang kat dalam kotak tu. So dia tak adalah nak habiskan masa untuk call saya. So masa saya tak ada kat rumah pun dia orang boleh hantar parcel tu, dia kotak tu. So saya dapat jimatkan masa dia orang lah kan. Lagipun dia orang banyak lagi tempat hantar kan masa PKP, ramai orang shopping online. Dan lepas tu saya tengok macam pelik lah. Saya nak cuba sembunyikan kotak ni, saya tak nak orang nampak macam dia muncul secara bersendirian. Saya cuba alih perhatian orang untuk letakkan beberapa kotak supaya orang nampak ni apa ni peti surat. Orang tak perasan itu sebenarnya peti surat. Lalu saya buatlah kotak-kotak lain kan. Sebelah kiri pagar ada 3, sebelah kiri kanan pun ada 3 juga. Selain daripada sebagai peti mailbox ni, parcel box, dia juga berfungsi sebagai privacy pendinding. Atau lah pendinding privacy matter lah kan. Jadi tak adalah nampak terus sangat kan. Saya nampak dia orang nampak saya. Sebab jalan ni busy, orang keluar masuk. Aduh, adalah itu air botol gitu saja. Bagi korang hiburan sikit kan. Video lah panjang macam ni lah, macam drama lah. Apalah Captain America ni. Kucing siapa ni? Siapa kena ini kucing? Yap. Siapa kena ini kucing? Datang lepak makan. Itu hari macam beranak, tiba-tiba hilang, tak tahu mana. Perut dia dah kurus lah. Mungkin dia dah bersalin, tak tahu lah. Okay guys, so itu sajalah ciptaan saya yang tak sengaja. Tak tahu, saya tak rekod lah butiran-butiran harga kos ni pun saya tak tahu. Saya main buat and saya beli macam-macam rumput kan. Rumput ada 4 jenis rumput lah, 4 ke 5 jenis rumput saya terpaksa beli untuk mixkan bagi dia nampak macam eye catching lah. Boleh je saya nak tempau rumput sekata lagi cepat siap, tapi alang-alang PKP ni saya ada banyak masa untuk diluangkan. So saya buat perlahan-lahan dan bukan saja rumput, terpaksa tanam pula dia punya pokok-pokok bunga-bunga yang bermacam-macam color. Satu kuntum tu dah lah RM2 RM2, tapi saya pisahkan 2 lah bagi dia jimat sikit. Kita boleh pakai 2 tempat boleh pecahkan, boleh macam cut cost lah sikit kan. Tak adalah setempat tu nak letak sejambak yang besar, jadi dia macam mahal. Saya agak-agak lah ni kan. Tu jaring pun mahal juga, RM50 lah macam ni. Kalau beli RM50 kos jaring je. Tapi ada yang jaring saya pernah beli dulu, saya simpan kat belakang, so dia dah berkarat pasal kena air hujan. Lepas tu saya fikir macam mana aku nak lupuskan jaring ni. Nanti kan kalau lupus saja-saja rugi kan. Pasal jaring tu saya buat pasu, jadi pasu tu dia perlukan jaring. Bila dah siap semua pasu, saya simpan dekat belakang kan. Dia kena hujan lah, and then dia start berkarat. Akhirnya saya buat keputusan lah, okey tak apalah,
saya gunakan masa PKP ni yang free ni, saya jaring tu jadi benda yang macam yang korang tengok sekarang kan. So tak adalah pembaziran tu apa, pembaziran tu memang kata tak membazir, benda ni tak membazir, tapi at least kita boleh ciptakan sesuatu yang sesuatu yang boleh membanggakan kita. Korang lalu-lalu tak adalah sakit hati kan tengok pagar color pun berkarat buruk. Kesimpulan kos dia, kos aduh, main ratus juga tuan-tuan dan puan-puan, ratus tapi saya tak tahu spesifik ratus tu berapa, 500 ke 600 ke, tapi saya pun tak tahu berbaloi ke tak berbaloi. Lagi tu lah, saya cuma luangkan masa untuk menguji kepandaian saya kan, kepandaian dan kreatifan yang saya ada tu. Saya boleh buat apa sebenarnya dengan barang-barang yang dah ada ni kan? Tapi nak kita tambah belilah barang sikit, duit beli benda yang tak ada. Saya rasa benda yang tak ada tu lagi mahal daripada benda yang saya ada. Macam jaring tu berapa saya beli, satu gulung yang besar tu, boleh siapkan semua ni, siap lebih lagi, tapi itulah bunga-bunga tu yang mahal tu. Okey, dan dia ada kadang ada kepuasan lah, kita belanjakan apa yang kita seronok untuk belanjakan. Okey, alright, lagipun ada function lain kan, macam saya cakap tadi lah, buat peti surat dan privacy. Lagi satu, dia boleh mengawal bunyi. Kalau orang lalu kereta lalu, mungkin tak tahulah kan, mungkin adalah kurang 5 desibel ke kan, 20 desibel ke. Boleh menyekat habuk ke, tak tahulah guys. Korang boleh share lah video ni, mungkin orang yang lebih kreatif yang kat luar sana boleh cuba buat yang lebih baik. Ramai je orang yang lebih buat yang lebih cantik, tapi itulah, ini lah perkara yang DIY. So benda ni mungkin tak ada jual lah, tak ada servis buat benda ni, ada ke kan? Tak tahu lah, kalau orang yang buat pun orang kena paksa lah, orang yang buat pelamin tu kan, so dia buat. Saya pun tak ada lah buat ni untuk kan, sebagai untuk menawarkan kepada anda untuk saya buat benda ni, saya buat untuk rumah sendiri, okey lah. Dan kalau orang nak panggil saya untuk kerja plumber ke, saya boleh pergi. Tapi kalau benda ni saya buat untuk sendiri je. Jadi korang boleh stay tune dengan channel saya, Bangsawan Fakir. So korang boleh tengok lah, mungkin ada benda-benda DIY yang saya selalu tunjukkan korang kan. Saya buat unboxing juga. So mungkin banyak kita boleh belajar daripada apa yang saya cuba ajar. Okay, leave a like and subscribe. Alright, thank you.